Bab 5. Nazar mengorbankan anak. Abdul Muttalib disegani oleh kaum Quraisy kerana kemurahan hatinya, kewibawaannya dan kebijaksanaannya. Beliau juga merupakan lelaki yang sangat tampan dan paling menonjol perwatakannya. Beliau juga patut menganggap dirinya bertuah kerana kaya. Apatah lagi kini beliau telah terpilih sebagai orang yang menemukan kembali telaga Zamzam. Abdul Muttalib amat bersyukur kepada Tuhan atas rahmat ini. Namun jiwanya masih terganggu apabila mengenang kembali saat genting ketika beliau disuruh berhenti menggali. Semuanya berjalan dengan lancar, segala puji bagi Tuhan. Tetapi selama ini dia tidak pernah berasa begitu sedih dengan suatu hal yang dianggap oleh dirinya sendiri sebagai satu kekurangan. Dia memiliki cuma seorang anak lelaki. Sepupunya Umayyah, ketua suku Abdul Syams misalnya, dirahmati dengan banyak anak lelaki. Dan jika yang menggali kembali telaga Zamzam itu adalah Mughirah, ketua Bani Makhzum, anak-anaknya yang banyak itu sudah cukup untuk membentuk benteng keselamatan bagi dirinya. Sedangkan dirinya hanya mempunyai seorang anak yang boleh membelanya. Meskipun isterinya lebih daripada seorang, beliau sudah hampir pasrah dengan hakikat ini. Tetapi Tuhan yang mengurniakan Zamzam kepadanya tentu juga mampu mengurniakan perkara lain. Didorong oleh kejayaannya menggali kembali Zamzam, Abdul Muttalib lantas memohon kepada Tuhan agar dikurniakan lebih banyak anak lelaki, sambil bernazar, jika Tuhan mengurniakannya 10 anak lelaki dan membiarkan semua mereka membesar sehingga dewasa, beliau akan mengorbankan salah seorang dari mereka kepadanya di Kaabah. Doanya dimakbulkan. Dalam tempoh beberapa tahun, 9 anak lelaki telah dilahirkan untuknya. Ketika beliau bernazar, hal itu nampak seperti sesuatu yang sangat jauh kebarangkaliannya. Apabila semua anaknya membesar dewasa, kecuali yang paling muda, Abdullah, maka nazarnya itu mula membayangi fikirannya. Beliau bangga dengan kesemua anaknya, tetapi kasih sayangnya kepada mereka tidak pernah sama. Dan ternyata beliau sudah lama menyedari bahawa Abdullah adalah anak yang paling disayanginya. Barangkali Tuhan juga lebih menyayangi Abdullah yang dianugerahinya dengan ketampanan luar biasa. Barangkali nanti Tuhan akan memilihnya untuk dikorbankan. Bagaimanapun, Abdul Muttalib adalah seorang lelaki yang berpegang pada janjinya. Tidak pernah terlintas di fikirannya untuk melanggar nazarnya. Beliau seorang lelaki yang adil dan penuh rasa tanggungjawab. Bererti beliau juga tahu tanggungjawab apa yang perlu dihindari. Beliau tidak akan membebankan dirinya sendiri untuk memutuskan siapa di antara anak-anaknya yang akan dikorbankan. Oleh itu, apabila Abdullah tidak lagi boleh dianggap sebagai anak muda, beliau menghimpunkan 10 anak lelakinya bersama-sama, lalu memberitahu mereka tentang perjanjiannya dengan Tuhan dan meminta mereka untuk membantu dirinya menunaikan nazarnya. Mereka tidak mempunyai pilihan melainkan bersetuju. Sumpah ayah mereka adalah sumpah mereka. Lalu mereka bertanya kepadanya apa yang harus mereka lakukan. Abdul Muttalib menyuruh mereka membuat tanda masing-masing pada anak panah. Sementara itu, beliau mengundang ahli nujum kaum Quraisy untuk hadir ke Kaabah. Seterusnya beliau membawa anak-anaknya ke dalam Kaabah dan memberitahu nujum itu tentang nazarnya. Mereka mengeluarkan anak panah masing-masing, manakala Abdul Muttalib berdiri di sebelah Hubal sambil memegang pisau besar yang dibawa bersamanya dan berdoa kepada Tuhan. Undi dicabut dan ternyata anak panah Abdullah yang keluar. Dengan pisau di tangan, Abdul Muttalib cepat-cepat menarik tangan anaknya itu ke ruang upacara korban, seolah-olah bimbang kalau berlengah, fikirannya sendiri akan berubah. Tapi beliau terlupa untuk mempertimbangkan reaksi kaum wanita dalam keluarganya, khususnya Fatimah, ibu kepada Abdullah. Isteri-isterinya yang lain berasal dari suku kaum terpencil dan mempunyai pengaruh yang agak kecil di Mekah. Tetapi Fatimah adalah wanita Quraisy dari Bani Makhzum yang berpengaruh.
manakala ibunya daripada keturunan Abd, salah seorang anak lelaki Qusay. Seluruh ahli keluarga Fatimah tinggal berdekatan dan mampu menghulurkan bantuan serta-merta jika diperlukan. 3 daripada 10 anak lelaki itu adalah anaknya, Zubair, Abu Talib dan Abdullah. Fatimah juga merupakan ibu kepada 5 anak perempuan Abdul Muttalib, dan semua mereka amat menyayangi serta mengambil berat tentang saudara mereka. Para wanita itu tidak berdiam diri, dan tentunya isteri-isteri Abdul Muttalib yang lain juga telah meminta bantuan Fatimah, memandangkan bahaya menanti 10 anak lelaki itu, yang salah satunya adalah pemegang anak panah korban. Pada waktu pengundian dijalankan, orang ramai telah berkumpul di halaman tempat suci. Tak kala Abdul Muttalib dan Abdullah muncul di ambang Kaabah dengan wajah pucat lesi, mereka disambut deru suara sungutan Puak Makhzum yang kini menyedari bahawa salah seorang anak lelaki saudari mereka bakal dikorbankan. "Untuk apa pisau itu?" seru seseorang. Dan yang lain turut mengulangi soalan yang sama, walaupun mereka semua sudah tahu jawapannya. Abdul Muttalib mula menjelaskan kepada mereka tentang nazarnya, tetapi beliau dicelah oleh Mughirah, ketua Bani Makhzum. "Jangan korbankan dia, tapi persembahkan korban lain sebagai ganti. Jika pertaruhannya adalah kekayaan seluruh anggota Makhzum sekalipun, kami akan menebusnya." Pada waktu ini, saudara-saudara Abdullah turut keluar dari Kaabah. Pada mulanya tiada seorang pun yang bercakap, namun kini mereka berpaling kepada ayah mereka dan merayu kepadanya agar membiarkan saudara mereka hidup dan mempersembahkan korban lain dengan cara penebusan. Tiada seorang pun yang hadir pada ketika itu yang tidak ikut merayu. Abdul Muttalib ingin menerima bujukan mereka, namun dirinya dipenuhi rasa bersalah. Bagaimanapun akhirnya beliau bersetuju untuk mendapatkan pandangan seorang wanita yang bijaksana di Yathrib, yang boleh memberitahunya sama ada cara penebusan dibolehkan dalam kes ini, dan jika demikian apakah bentuk yang perlu dilakukan. Abdul Muttalib membawa Abdullah dan beberapa puteranya yang lain ke negeri kelahirannya Yathrib. Di sana beliau baru mendapat tahu yang wanita itu telah pergi ke Khaybar, sebuah wadi subur hampir 100 batu di utara Yathrib yang dihuni oleh masyarakat Yahudi yang kaya. Maka mereka pun meneruskan perjalanan, dan ketika mereka menemui wanita itu dan menceritakan maksud kedatangan mereka, dia berjanji untuk melakukan puja semangat bagi mencari penyelesaian. Dia menyuruh mereka kembali pada keesokan harinya. Abdul Muttalib terus berdoa kepada Tuhan. Pada keesokan hari, wanita itu berkata, "Petunjuk telah datang kepadaku. Berapakah nilai diat dalam kaum kalian?" Mereka menjawab nilainya 10 ekor unta. Wanita itu lalu berkata, "Kembalilah ke negeri kamu dan letakkan anak lelaki kamu dan 10 ekor unta itu sebelah menyebelah. Kemudian lakukan semula cabutan undi. Jika anak panah itu jatuh ke arah anak lelaki kamu, tambahkan lagi unta dan undi sekali lagi. Begitulah seterusnya sehingga Tuhan kamu menerima unta-unta itu dan anak panah jatuh ke arahnya. Pada masa itu, korbankan semua unta itu dan biarkan anak kamu hidup." Mereka kembali ke Mekah dengan serta-merta, kemudian membawa Abdullah dan 10 ekor unta ke halaman Kaabah. Abdul Muttalib masuk ke dalam Kaabah dan berdiri di samping Hubal sambil berdoa kepada Tuhan agar menerima apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka pun menjalankan undian, dan anak panah jatuh ke arah Abdullah. 10 ekor unta ditambahkan lagi. Tetapi sekali lagi anak panah itu menunjukkan bahawa unta-unta itu harus hidup dan lelaki itu harus mati. Begitulah seterusnya, 10 demi 10 ekor unta ditambahkan, dan keputusannya masih sama sehingga jumlah unta mencecah 100 ekor. Kemudian barulah anak panah jatuh ke arah unta-unta itu. Walaupun demikian, Abdul Muttalib seorang yang sangat teliti. Baginya, bukti satu anak panah belum cukup untuk memutuskan suatu masalah sebegitu besar.
Dia menegaskan bahawa mereka harus mengundi kali kedua dan ketiga. Dan ternyata setiap kali itu anak panah tetap jatuh ke arah unta-unta itu. Akhirnya beliau yakin Tuhan telah menerima penebusannya dan unta-unta itu pun disembelih sebagai korban.